Assalamualaikum semua. Hari ni Abang nak cerita satu topik yang agak menarik, especially kepada peminat-peminat jentera dua roda dan especially juga kepada mereka yang lahir tahun orang kata 90-an ke bawah lah. Geng-geng 80-an, 90-an mesti ada kenangan dengan motor-motor Suzuki lah. So, ini adalah 10 motosikal legenda Suzuki di Malaysia dalam kenangan. Nombor 10, Suzuki Best 110. So, ini adalah moped dua lejang yang sangat popular pada waktu masa tu, sekitar lebih kurang dalam 90-an lah. Design dia masih lagi kuat dengan motor-motor Jepun lah. Dia tak adalah terlalu trendy sangat. Dia masih tipikal dengan motor-motor daripada Jepun dan sebagainya. Kalau kau tengok design dia kan, design untuk Suzuki Best 110 ni, depan dia kalau kau tengok betul-betul, depan dia macam kapcai. Tapi kalau kau tengok dekat bahagian belakang dia, dia macam ala-ala skuter pula. Jadi, korang tak cukup true lah kalau Suzuki Best 110 ni korang tak kenal. Tambah pula masa tu, zaman-zaman tu, letak pula minyak tuti yang wangi-wangi kan. Kalau kau duduk dekat belakang motor ni, dengan asap-asap dia, kau sampai waktu kerja, kau bau baju kau, tak ada bau minyak wangi dah, bau minyak tuti. So, masih ingat lagi tak korang dengan kenangan tu? Serius babe, kenangan betul motor tu. Nombor 9. Siapa yang pernah lalui zaman-zaman 80-an, so korang memang akan kenal motor ni. So, Suzuki RC80 ni sebenarnya adalah pesaing kepada Honda Cup. Kan? Dan design dia memang old school lah, babe. Serius, design dia memang old school. Yelah, kapcai 80-an kan, design memang old school lah. Suzuki RC80 ini, dia pakai enjin dua lejang dengan transmisi automatik 4 kelajuan. Jadi masa tu, geng-geng pomen, geng-geng budak-budak memang sukalah motor Suzuki RC80 ni. Sebab katanya motor ni senang nak modify. Selain boleh buat bunyi exhaust yang semprit, yang merdu katanya. Itu zaman 80-an dululah untuk motor RC80. Seterusnya, nombor 8, Suzuki RG Sport 110. Siapa tak kenal motor ni, memang kau orang bukan kaki motor. Siapa tak kenal RG Sport ni memang serius, kau bukan lahir tahun 70-an, 80-an, bukan. Kau bukan lahir, kau mungkin zaman Gen Z dan sebagainya lah. Tapi motor ini sampai sekarang masih kekal popular. Kalau kita berbalik kepada Suzuki kan, kalau kita cerita pasal motor Suzuki, memang orang kata tak lengkap lah kalau tak sebut Suzuki RG Sport 110 ini. So, ini adalah antara motosikal Suzuki yang pernah menempa kegemilangan di kalangan peminat motosikal masa tu dekat sekitar era 1990-an. Kalau nak dibandingkan dengan jenama yang lain masa tu RG Sport ni memang boleh challenge lah. Tak kisahlah dari segi design ke, tak kisahlah dari segi power ke, memang dia boleh fight lah. Memang setakat Honda, Yamaha masa tu. So RG Sport ni memang boleh fight dengan semua model. Sebenarnya Suzuki RG Sport ini adalah moped pertama, orang kata pioneer ya, yang keluarkan segala-galanya. Dialah yang pertama yang memperkenalkan penyerap hentap tunggal ataupun monoshock. Dialah yang pertama yang memperkenalkan transmisi 5 kelajuan. Dan dialah yang pertama yang mengenalkan chassis Delta Box. Dan dia juga yang pertama memperkenalkan peletak kaki belakang yang jenis gantung tu, termasuk dengan brake disc depan. Antara semua ni, dialah yang paling berani. Dan Suzuki RG Sport adalah yang pertama yang memperkenalkan semua ciri-ciri abang sebut tu. Masa tu, orang-orang lain tak berani. Cuma Suzuki berani buat masa tu. Nombor 7, Suzuki RGV 120. Ini pun antara motor legend lah abang boleh katakan. Dan abang pernah pakai motor ni masa zaman muda budi dulu. Dan Suzuki RGV 120 ni adalah dia keluar selepas RG Sport 110. Dan design dia boleh katakan sebiji lah macam RG Sport. Lebih kurang nampak macam sama, tetapi ada sedikit perbezaan. Antaranya macam lampu depan lampu depan RGV 120 ni dia lagi bulat lah macam Suzuki GSX 110. Dan kalau tengok belakang pula, lampu belakang dia ada lain sikit. Dan lampu belakang dia design dia lebih kecil sikit. Jadi nampaklah profil dia lagi compact kalau nak dibandingkan dengan RG Sport yang nampak lebar dan juga lepeh sikit lah. Jadi Suzuki RGV 120 ini dia didatangkan dengan transmisi manual sepenuhnya 6 kelajuan. Serius, motor ni memang legend lah bagi abang. Sebab ada kenangan manis dengan abang kan. Nombor 6, Suzuki FX 125. So, Suzuki FX 125 ni diperkenalkan pada tahun 1998. Masa tu adalah Sukan Commonwealth dekat Kuala Lumpur. Dan masa masuknya motor ni, mula-mula masuk ni, orang kata
Suzuki FX125 ni macam makhluk asing lah, yang baru turun daripada angkasa. Untuk segmen yang sama masa tu, Suzuki FX125 ni dia lain daripada lain. Dia lain daripada kompetitor dia macam Honda, kompetitor dia macam Yamaha. So dia lain daripada lain. So dia juga antara yang banyak benda yang first juga dia buat selain daripada RG Sport tadilah. Dan untuk maklumat anda semua, Suzuki FX125 ini dia adalah moped 4 lejang pertama yang datang dengan transmisi manual 5 kelajuan ataupun orang panggil kelas basah lah ataupun kelas mati, dan termasuklah anjakan transmisi jungkit balik, 1 dekat depan, 4 kat belakang. So zaman yang gear masukkan gear pertama depan, gear kedua, 3, 4 sungkit. So Suzuki FX125 lah yang pertama yang kenal kan. Motor-motor lain mana ada masa tu. Dan tak cukup dengan itu, Suzuki FX125 juga tampil dengan teknologi DOHC dan juga sistem penyejukan minyak. Dan kalau kau masih ingat lagi kan, motor ini sebenarnya dia keluar tahun yang sama dengan Yamaha 125Z. So Yamaha 125Z of course semua orang kenal, antara motor legend juga dekat Yamaha, dan mungkin sebab 4 lejang kot. So biasanya 4 lejang ni orang kata motor 4 lejang ni tak laju, motor 4 lejang ni tak ganas. So jadi FX125 ni dia kurang laku sikit lah, kurang mendapat sambutan pada masa itu. Tambahan masa tu harga dia agak kerah juga, agak mahal juga. Dah harga dia dah macam Yamaha RZ dah masa tu. So that's why orang tak beli FX125 ni, dah ramai beli RZ pada masa itu. Dan tetapi sekarang ni dah lama, walaupun dah lama diperkenalkan, jangan terkejut kalau kau tengok harga FX125 ni masih dijual dalam sekitar RM3,500, walaupun usia dia dah lebih 18 tahun, babe. Senang cakap, kalau 125Z ni terkenal dengan jolokan King of Moped, tetapi untuk Suzuki FX125 ni pula dia dikenali sebagai Queen of Moped. Barulah matching kan. Nombor 5, Suzuki VS125. Suzuki VS125 ini walaupun dia guna enjin 125cc, tapi serius motor ni senang-senang je, babe. Senang-senang je tapau, senang-senang je ayam. Model mana-mana model Kapcai masa tu, model-model moped masa tu lah. So orang kata pulah je. Kalau kau nak race dengan aku pulah. Orang kata skuter kan mana ada bunyi kan, berbanding dengan motor Kapcai standard kau bunyi prem, lalas bunyi pergi dulu, motor tak boleh pergi. Tapi untuk Suzuki VS125 ni dia slow and steady. Dia diam-diam tanpa bunyi. Sekali pulas memang kena tinggal. That's why lah geng-geng Kapcai ni tak puas hati dengan geng-geng Suzuki VS125 ni. Dan Suzuki VS125 inilah juga tercetusnya dengan penubuhan macam-macam kelab skuter dekat Malaysia yang terkenal dengan trend airbrush dekat body skuter. Diorang lah yang start dulu ni. Yang geng-geng VS125 start dulu, barulah yang lain-lain ikut. So tak cukup dengan airbrush, diorang pergi pula bikin, diorang letak pula set-set speaker, set-set audio. Nak tahu macam mana dia punya kuat dia tu, kau dengarlah motor speaker dekat orang jual aiskrim Mat Cool kawanku kan. Itu pun tak cukup kuat, dia lagi kuat, babe. Itu siap ada orang kata pasang macam-macam, modified macam-macam, ada woofer, subwoofer lagi kan. Dan sampaikan ada yang chopkan owner VS125 ni memang anak orang kaya lah. Sebab masa tu kan, zaman masa tu orang kata nak spend banyak dalam modifikasi, memang orang kata orang yang hado-hado je lah. Dan ada satu lagi mitos, ini menarik juga. Satu lagi mitos yang menyatakan kalau perempuan yang bawa Suzuki VS125 ni mesti muka dia lawa dan dipandai sosial. Betul ke tidak? Fakta ke auta benda tu? Tolong nyatakan sekali kat bawah. Betul tak betul? Nombor 4, Suzuki FXR 150. Yang FXR 150 dia adalah model, dia adalah abang kepada FX125 lah. Dan apa yang specialnya pasal Suzuki FXR 150 ni adalah dia adalah sport bike 4 lejang pertama dekat Malaysia yang gunakan teknologi DOHC. So selain daripada itu, apa yang membuatkan motor ni lagi special adalah dia adalah motor sport bike pertama yang gunakan meter digital. Dan sekali lagi, harga pula jadi isu. Harga yang terlalu mahal. Tambahan masa tu FX150 dia adalah sport bike 4 lejang. So kalau tengok waktu itu, kecuali EX5 dan seangkatan dengan dia, motosikal 4 lejang lain memang susah nak cari makan, susah nak jual dekat Malaysia. Nombor 3. Ini antara motor yang agak legend bagi abang, Suzuki Panther. Walaupun muka koyak macam ni, badan besar macam ni, gigi jongang, kau jangan tak percaya, babe. Aku pernah bawa awek pakai motor Panther ni, babe. Kau jangan pandang tepi, babe. Nampak macam ni. Yang penting apa?
Poket mesti kenyang lah. Tetapi apa yang peliknya Panther masa tu, sebenarnya motor Panther ni banyak digunakan pakai oleh geng-geng polis. Geng-geng polis sekitar masa tu tahun 90-an lah masa tu Sampai kan orang gelarkan Suzuki Panther ni sebagai motor OTED. So OTED ni sebenarnya lah dia merujuk kepada polis SB, cawangan khas ataupun perisik. So tak pastilah sama ada sebab Panther ni warna gelap ke. Kita dapat tengok banyak polis SB masa tu guna Suzuki Panther ni sebagai motor untuk diorang buat operasi, rush dan juga sebagainya. Ataupun salah satu sebab lagi abang rasa sebab Panther ni laju. So setakat TZM senang-senang je boleh tapau. So that's why itu mungkin salah satu sebab kenapa banyak geng-geng polis yang guna Suzuki Panther masa itu. Tapi satu yang anda perlu ingat, kalau kau nampak mak motor Panther ni mesti kau fikir, nak bakal lain tu nak ajak aku race tu. So masa tu yalah bawa Panther kan. So bunyi exhaust prem. So geng-geng mak motor pun panas lah. Apalagi masa tu lumba haram berbula. Dan terjadilah tragedi lepas kena lumba haram. Rupa-rupanya yang buat Panther tu, yang bakal lain tu polis. Last sekalinya kena angkut masuk lori. Apa pun tak boleh dah. Nombor 2, Suzuki TXR 150. Sebenarnya selepas Panther, Suzuki keluar pula Suzuki TXR 150R ataupun lebih dikenali sebagai Jerung. Sebab apa nama dia Jerung? Sebab Jerung ini dia merujuk kepada dia punya kol depan tu macam sirip jerung. Tambahan nama Jerung ni dia diambil daripada terjemahan daripada nama Suzuki Shark 150. Shark kalau kita convert ke bahasa Melayu jadi jerung. So that's why lah nama jerung ni diguna pakai. Dan yang paling penting juga nama jerung ni lah orang terus guna sampailah generasi kedua Panther ini. Sebenarnya dari segi design Suzuki TXR 150 ni nampak sama macam Panther, tetapi ada perbezaan, ada titik lah macam abang katakan dia punya kol depan tu macam nampak macam jerung. So itu antara perbezaan antara TXR 150 dengan Panther inilah. Selain daripada frame kelabu dan juga strip dekat badan body tu tulis TXR 150. Selain daripada itu semua adalah nampak sama. Yang terakhir, Suzuki Gamma. Suzuki Gamma ataupun lebih dikenali sebagai Suzuki TXR R150. Ini adalah generasi yang terakhir Panther dengan nama TXR lah. So motor ini dia jenis naked sikit. So masa tu kalau motor jenis naked orang muda memang suka. So masa tu Suzuki Gamma agak popular. Dan Suzuki Gamma antara lawan sebenar Suzuki Gamma adalah Yamaha RXZ. Walau bagaimanapun produksi Gamma cumalah bertahan setakat 1997. Dan secara kesimpulannya sebenarnya ada banyak lagi motor-motor legend Suzuki yang ada. Cuma kita highlightkan 10 saja. Dan ada juga motor-motor legend yang lain macam Suzuki RGS 110, Suzuki GP100 ataupun dikenali sebagai Jipang, Suzuki RC100 yang kenangan yang orang kata boleh tarik buah kelapa sawit, SS2 dan banyak lagi. Tetapi dalam banyak motor Suzuki yang legend-legend kita cuma senaraikan 10. Model yang abang highlight ni adalah antara yang paling legend antara banyak motor Suzuki dekat Malaysia ini. Jadi sesiapa yang ada kenangan manis dengan motor Suzuki ni, mungkin anda boleh berkongsi lah pengalaman korang ke. Macam abang kata, pengalaman abang, muka koyak, gigi jongang, tapi boleh bawa awek jalan-jalan, pusing kampung, pakai Suzuki Panther. Macam korang, kalau korang ada sebarang pengalaman dengan motor Suzuki ni, mungkin boleh share lah dengan kita. Masih pakai lagi ke, zaman universiti bawa awek ke sebagainya ke. So boleh kongsikan dekat bahagian bawah ini. Jadi sampai sini saja perkongsian abang kali ini. Jika ada sebarang cadangan atau pandangan, letakkan juga dekat dengan komen di bawah ini. Dan macam biasa, kalau anda suka video ini, kasih belanja, thumbs up. Dan jangan lupa terus subscribe page kita. Dan kalau anda suka video-video lain dekat Pala Laju ni, anda boleh tengok dekat sini dan juga sini. Jadi kita jumpa lagi pada masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.